Okey, kita akan bergerak ke pusingan yang kedua, persoalan tentang harapan pekerja. Memandangkan masa kita agak terhad, saya ingin meminta para panelis kita untuk memberikan jawapan-jawapan yang ringkas dan padat, sebab kita kemungkinan tak cukup masa. Kita pusingan kedua dan selepas itu kita ada pusingan ketiga untuk soalan dari penonton. Okey, jadi saya minta untuk jawapan yang lebih ringkas dan padat untuk sesi kita pusingan yang kedua ini. Okey, soalan yang pertama untuk pusingan kedua saya tujukan kembali kepada saudara Muhammad Saleh. Soalan ni, terdapat beberapa pindaan yang telah dibuat oleh pihak kerajaan dalam undang-undang pekerjaan. Adakah undang-undang pekerjaan yang wujud sekarang ini mencukupi untuk menjaga hak dan kebajikan pekerja? Apakah harapan saudara untuk perubahan undang-undang yang perlu hari ini untuk menjaga kepentingan kaum pekerja? Silakan saudara. Terima kasih saudara pengurusi. Ini berkaitan dengan sebagai unionis, sebagai ahli yang bergiat dalam kesatuan sekerja, kami masih lagi mendesak supaya hak kerja itu diiktiraf melalui piagam ILO 87 di mana memberi hak kepada pekerja untuk menyertai kesatuan sekerja. Dan kerajaan Malaysia belum lagi ratifikasi tentang piagam 87 ini. Walaupun ada dikatakan bahawa walaupun dia tidak mengiktiraf piagam 87, tapi kesatuan tetap wujud di negara kita. Itu persoalan yang selalu ditimbulkan. Dan ini selalu saya fikir saya selalu kaitkan dengan Perlembagaan Malaysia perkara 10 iaitu hak berkesatuan. Memang benar di dalam negara ini dibenarkan untuk mewujudkan kesatuan sekerja. Tapi bagaimanakah proses kesatuan itu dapat diwujudkan? Dan realitinya di dalam negara kita, kesatuan boleh ditubuhkan dengan mengikut sektor-sektor tertentu. Saya ambil contohlah kesatuan yang saya wakili iaitu kesatuan elektronik yang tidak ada bezanya dengan antara elektronik dan elektrik. Kesatuan sekerja industri elektronik baru dibenarkan beroperasi, baru dibenarkan wujud pada tahun 2009. Walaupun industri elektronik telah wujud di negara kita sejak awal tahun 70-an dan merupakan bilangan pekerja industri yang paling ramai pada ketika itu, melebihi 300,000 di seluruh negara, di mana industri elektronik berkembang pada negara itu pada ketika itu. Dan sekaligus pemerintah pada ketika itu, yang saya dah pasti juga sebut sebagaimana yang disebut oleh saudara Selbam tadi, pada ketika itu era Mahathir yang tidak membenarkan wujudnya kesatuan sekerja nasional kecuali kesatuan sekerja dalaman yang ikut melalui konsep pandang ke timur yang diambil contoh negara Jepun. Dan pada 2009 baru dibenarkan wujudnya kesatuan, itu pun melalui wilayah utara, selatan, timur dan barat. Dan pada forum ini saya secara peribadi ingin menyampaikan penghargaan kepada beberapa tokoh yang bergiat cergas yang berjuang untuk memastikan kewujudan kesatuan sekerja elektronik, iaitu seperti saudara Syed Sahril Muhammad, saudara Bruno Pereira, saudara mendiang Francis daripada Penang, dan juga dibantu oleh rakan-rakan lain seperti saudara Adnan, saudara Saudin Adnan, yang betul-betul lumus memastikan kewujudan ini, daripada kesatuan ini dapat diwujudkan dan seterusnya sehingga sekarang.
Dan saya menarik juga tentang pandangan yang dikemukakan oleh yang berhormat menteri tadi, iaitu mengenai dia mengalur-alurkan saya mengalur-alurkan soal proaktifnya kementerian dalam menangani masalah pekerja dengan menyediakan satu aplikasi aduan terus kepada jabatan dan juga kepada menteri jika tidak diambil tindakan. Saya rasa itu sebenarnya agak baik, tetapi agak lewat. Yang pertama. Yang keduanya, platform yang sebenarnya untuk membuat aduan dan sebagainya adalah melalui Kesatuan Sekerja. Kerajaan yang lalu, Menteri Sumber Manusia yang lalu telah mengalu-alukan bahawa sekurang-kurangnya menggalakkan pekerja Malaysia mencapai keahlian dalam kesatuan sebanyak 30%. Tadi dikemukakan oleh Datuk Muhammad Syafiee bahawa 10%. Sebenarnya keadaan sekarang makin berkurangan, antara 6% hingga 7% daripada bilangan pekerja yang ada di Malaysia hanya melalui kesatuan. Dan dalam konteks kesatuan elektronik itu sendiri, tidak ada bezanya sebenarnya antara elektronik dan elektrik, kan? Tapi oleh kerana beberapa peraturan yang memastikan bahawa sektor elektrik wujud dalam keadaan yang berbeza. Ini menyebabkan seakan-akan pecah dan perintah untuk mengelakkan kesatuan yang lebih besar. Dan itulah sebab wujudnya kesatuan dalam bentuk wilayah sebagainya, kan? Wilayah utara, selatan, timur dan barat. Inilah perkara yang boleh menghalang perkembangan kesatuan. Jangankan 30%, saya ingat nak mencapai 10% dalam keadaan cukup sukar. Jadi kerana itulah kita minta supaya pemerintah kerajaan mengiktiraf Piagam 87 ILO. Itulah yang harapan bagi kesatuan, kerana kewujudan kesatuan adalah sebagai pemangkin kepada pekerja untuk mendapatkan pembelaan dan sebagainya. Memang betul kita tengok tadi Wai Muhammad berhenti kata okey, dia akan siapa-siapa boleh telefon dia, hubungi dia dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau ubah orang lain pula, sedangkan tidak ada akta yang pindaan akta yang jelas untuk memastikan pembelaan dapat betul-betul keadilan kepada pekerja. Kerana itu kita minta supaya dasar-dasar yang dibuat untuk pindaan yang dikemukakan, saya rasa masih kurang untuk memberi pembelaan, jaminan pekerjaan kepada pekerja. Itu yang pandangan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Saudara Saleh atas jawapan tadi. Okey, seterusnya soalan kita kepada Puan Margaret Chin. Okey, sebagai seorang pemimpin Kesatuan Sekerja dan juga berada di dalam kepimpinan dalam MTUC, apakah harapan saudari yang perlu dilakukan untuk membina suara pekerja hari ini untuk mengembalikan kegemilangan Kesatuan Sekerja pada zaman 40-an dan juga 60-an? Silakan. Ya, okey. Pada masa 40-an sampai 60-an, saya rasa pada masa itu pekerja adalah dalam keadaan yang paling sengsara, ya, kerana pada masa itu Second World War, ya, peperangan dunia kedua, ya. Jadi saya punya harapan memang harapan cerahlah, ya. Biarpun kan sekarang nampaknya banyak masalah, tetapi masalah saya pun rasa adalah peluang untuk kita kan macam mana organize bekerja, macam mana suara untuk mereka, macam hari ini, ya, ada ini forum himpunan mahan, ya. Jadi kerana sengsara, ya, manusia mau sengsara, betul-betul sengsara kan, mereka baru bertindak, ya. Kalau dalam keadaan yang sangat baik, sangat suasana yang baik kan, memang macam comfortable bah, ya. Sekarang saya rasa memanglah masa yang baik untuk kita buat bekerja voice out, ya. Dan juga satu
satu pengalaman yang saya ada boleh kongsikan dengan semua adalah kesatuan, selain kesatuan macam NGO juga lah boleh tolong bekerja, kerana itu undang-undang kan, itu pintaan begitu lama kami tunggu kan. Saya pun tidak tahu 2-3 tahun yang akan datang boleh siap semua itu atau tidak lah kan. Berapa puluh tahun kami tunggu, tapi last pun mau sampai sekarang pun belum jadi. Macam itu nasib mau makan sudah, tapi makin mau dapatkan makin dia berjalan jauh juga kan. Jadi satu pengalaman yang sangat saya mau kongsikan adalah saya kurang itu RSPO kan. Macam itu di Sabah kami ramai bekerja asing di ladang kelapa sawit ya, ladang kelapa sawit. Kami memang susah mau organize mereka karena mereka bekerja asing. Kau masuk kesatuan, terus bos bilang, nah itu kontrak terus batal dia punya itu permit kan, mana boleh sambung lagi kan. Jadi kami gunakan RSPO, Round Table Sustainable Palm Oil ya. Karena ini RSPO ini adalah satu gabungan satu internasional ya, antarabangsa ya. Karena kami kekurang itu bekerja ada buat aduan pergi RSPO mereka itu buyer ya, pemilik minyak kelapa sawit mereka di Eropah, mereka tidak akan beli itu kelapa sawit ya di Malaysia. Jadi itu majikan terkejut, mereka terpaksa mau buat baik dengan bekerja supaya itu bekerja tidak buat aduan kan. Itulah kami sekarang, saya rasa lah kalau kami mau organize workers, kami mesti kan buat research yang lebih mendalam macam consumer kami mesti mau get involved consumer. Macam itu glove ya, itu glove punya masalah kan di international di US kan, mereka stop itu ekspor itu glove, Malaysia punya itu glove kan. Jadi itu majikan dia tahu dia, karena mereka tahu kalau begini punya cara kan, mereka punya produk tidak dapat jual di international market kan, memang mereka akan kasih upah lah. Ini satu cara di mana di Sabah kami dapat tolong pekerja asing melalui cara begini. Kalau tunggu kesatuan bukan tidak boleh, kami sama-sama serentak jalan ya, serentak jalan, tetapi tengok mana satu boleh tolong bekerja. Saya rasa majikan, bukan semua majikan tidak bagus lah, pun ada majikan baik punya, tapi yang majikan baik punya kami boleh berunding dengan mereka macam mana boleh meningkatkan itu kebajikan sama itu gaji bekerja ya. Jadi kami boleh buat banyak dialog dengan majikan, dan juga saya rasalah strategi untuk tolong bekerja sudah bertukar, bukan satu cara saja, banyak cara. Karena sekarang ada Zoom international ya. Ini sekarang bekerja asing pun pandai sudah. Mereka tidak mengadu di Sabah kalau mereka ada masalah. Balik Indonesia, balik Filipina, baru mereka buat aduan. Itu jadi nama buruk untuk kita kan. Jadi itu majikan pun takut dengan cara begini kan, saya rasa sekarang majikan pun pikir sudah mereka tidak boleh sesuka hati mau menindas itu bekerja sudahlah. Saya rasa masa sekarang sudah sampai kan, kami boleh kerjasama Pak. Karena kalau tidak kan majikan kalau tiada bekerja dia macam mana dia boleh ada itu keuntungan ya. Itulah saya rasa harapan kita besar ya. Saya very positive. I'm very positive. Thank you. Itu jawapan daripada Puan Margaret tentang harapan untuk bekerja. Okey, soalan seterusnya. Kita minta semua panel untuk memberikan kerjasama untuk meringkaskan, sebab kita masa tidak mengizinkan untuk kita lama dalam ini. Okey, soalan seterusnya kepada saudara Selvem.
kaum pekerja di negara ini berpecah kerana mengikut kaum, agama, pekerja tempatan dan pekerja asing, pekerja tetap, pekerja kontrak, pekerja kuala putih, pekerja kuala biru, kan? Dan apakah harapan dan cadangan saudara yang patut dilakukan untuk mewujudkan perpaduan di kalangan pekerja dan apakah langkah ke depan seterusnya? Silakan saudara. Ya, terima kasih saudara. Sebelum ini saya nak mengalu-alukan ataupun saya menerima baik cadangan saudara Saleh tadi. Recognition, pengiktirafan Convention 87. That is very important. Dan juga melaraskan undang-undang buruh yang sedia ada mengikut international standards seperti yang disarankan oleh ILO khususnya. Dan kebanyakan undang-undang kita ni tidak selaras dengan ILO maupun other international instruments. Dan juga dari segi untuk menyatukan dan mengorak langkah ke depan tu, kita perlu berfikir sebagai pekerja, melangkaui apa-apa perbezaan yang mungkin ada, racial identity ke, religious identity ke, but sebelum yang itu ataupun selepas yang itu, sebagai warga kerja, kita adalah pekerja yang merasa keadaan tekanan yang sama. That would be the unifying factor. Dan juga saya nak tambah sedikit dari segi undang-undang yang kita ada, asas, perkara-perkara asas macam surat pelantikan jawatan, slip gaji, surat pembuangan kerja. Yang ini semua pun sehingga hari ini banyak yang tak ada. Bukan di luar the rural areas, di tempat-tempat pedalaman, di Kuala Lumpur pun banyak. And then apabila pekerja-pekerja ini dibuang kerja, bila dia mengadu, bukti pekerjaan tu dia tak dapat bangkitkan, bagi. Dan ini adalah sebab Undang-Undang Akta Kerja memang membenarkan contract of service secara lisan ataupun in writing. Secara lisan tu tak adalah bukti. So there are a lot of these factors, and the Human Resource Ministry must act proactively, especially in trade union building. And that is terribly lacking. Ambil aduan, siasat dan kemudiannya rujuk kepada mahkamah, yang itu semua tidak akan menghentikan pemangsaan kesatuan, union busting, and that will break the union and the workers. So their action is needed now and here and now. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih saudara Selvem. Jawapan yang ringkas dan padat. Okey, seterusnya soalan terakhir untuk pusingan ini kita tujukan kepada Puan Wardah. Okey, sebagai seorang pekerja kontrak dan juga berpendapatan rendah, apakah harapan Puan Wardah kepada kerajaan untuk membantu kaum pekerja kontrak dan pekerja yang berpendapatan rendah ini? Silakan. Terima kasih. Minta Puan Wardah dekatkan mic, tak berapa jelas. Silakan. Terima kasih. Harapan saya memberi semua rakan kerja mengharapkan sistem kontrak ini dapat dihapuslah. Kami semua pekerja-pekerjaan dan penguatan boleh dapat diserap dalam pekerjaan di mana kami semua bekerja di bangunan kerajaan kan. Itu adalah harapan kami dan kami mahukan pihak kementerian dan pihak kerajaan mendengarlah suara-suara kami
dan memeras teruslah isu ni yang selama ni kurang lebih macam 20 tahun dalam masalah ni berlarutan saja. Terima kasih Pak Wardah. Okey, sekarang kita telah berakhir untuk dua pusingan soalan kepada panelis.